Cubaan 1-2. Cubaan 1-2. InsyaAllah kita buka kuliah. Tak kuat dah, tak kuat. InsyaAllah kita buka kuliah subuh kita pada pagi ni dengan kita sama-sama membaca kitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab rizal musyai'ulahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qa'idul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kata oleh Nabi Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Hanya sahaja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Yang bermaksud, tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku lebih dikasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadat istifadah wal asa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha wajhillah wa mardatihi wa rukmi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Mati silakan Tuan Imam kita pada pagi ini, sebenarnya Tuan Bilal, kemudian jatah kuasa surau sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah Ta'ala kerana pada subuh pada pagi ini insya-Allah kita dapat bersama solat subuh jemaah, dan kita isi sedikit masa kita dengan pengajian ilmu. Setelah kita punya pengajian ni tertangguh 2 kali dah, sebabkan hari tu saya kursus, lepas tu demam pula. Ini pun batuk pun ada lagi. Batuk pun ada. Sesekali batuk lah. Tu selingan lah tu. Kalau batuk tu selingan. InsyaAllah, jadi pada pagi ni kita sambung pengajian kita. Muka surat apa tu? Tanda? Surat 11. 13. Bangkai Bangkai. Okey, dilihat pada tajuk bangkai. Baik, kita lihat pada tajuk bangkai. Nombor 3. Yalah, nombor 3. Dan kita Arabnya nombor 3 lah.
Dalam bahasa Arabnya maitah. Maitah maknanya bangkai lah. Dalam bahasa kita bangkai, tapi dalam bahasa Arabnya al-maitah. Kullu maitah najisun. Kata setiap bangkai adalah najis. Setiap bangkai adalah najis. Jadi yang dimaksudkan ialah semua jenis binatang yang mati tanpa disembelih. Kullu hayawanin mata bighairi zakatil syar'iyyah, disebut dalam kitab Arabnya. Mana semua jenis binatang yang mati tanpa disembelih dengan mengikut syarak, sama ada semasa hidupnya ia adalah binatang yang suci dan boleh dimakan dagingnya, ataupun sebaliknya, ataupun sebalik sawaun kanat tahirah halal hayat, sama ada adanya dia suci ketika hidupnya, kan, maksudnya boleh dimakan dagingnya ataupun tidak, amla ataupun tidaklah, itu dikatakan sebagai najis bangkai. Bangkai lah. Mana semua jenis binatang yang mati tanpa disembelih. Tanpa disembelih, mana tanpa sebelih ikut syarak lah. Kecuali ikan. Ikan dengan belalang tu lain. Dia termasuk, tak termasuklah. Sebab ikan dengan belalang ni dia tak perlu pada disembelih. Tapi binatang-binatang yang biasa saiz besar, lembu, kambing, kerbau, kan, rusa, ini binatang-binatang perlu, ayam, itik, kan, binatang yang perlu disembelih. Mana sembelih itu diputuskan uratnya, urat saluran pernafasan dia dan juga saluran makanan dia. Kan dia ada saluran pernafasan dan saluran makanan. Jadi dua-dua itu wajiblah diputuskan. Satu lagi urat marih. Urat marih ni biasa di belah tepi ataupun belah belakang urat marih ni sunat saja diputuskan, sunat. Tapi saluran pernafasan dan saluran makanan itu wajiblah diputuskan dengan menggunakan pisau yang tajam, senjata yang tajam atau pisau yang tajam lah. Itu. Kalau tak, maka kalau tak putus, maka tak halal lah. Tak halal lah kita makan. Gitu. Okey. Ataupun tidak diputuskan, tak putus ataupun tak diputuskan langsung, hanya orang kata tembak ke kaki je, tembak kaki, maka dia tidak halal lah. Sesuatu orang memburu tu, kalau tembak kaki pun dia mestilah sempat sembelih binatang tu, sempat disembelih. Okey. Kemudian dia ada dua hayat. Hayat mustaqirah, hayat mazbuhah. Ada satu lagi istilah yang kita kena tahu, iaitu hayatul mustaqirah. Mana hayat mustaqirah tu maknanya ada gerakan-gerakan, ada pergerakan lah, kan, pergerakannya kuat, maka kita sembelih, sempat sembelih. Tapi satu lagi namanya hayatul mazbuhah. Hayatul mazbuhah ni pergerakan yang sangat slow, sangat perlahan. Okey, walaupun kita sempat sembelih, maka tidak halal lah. Tak halal lah kita makan, sebab dia dah macam dah nak mati dah. Hayatul mazbuhah. Kita nak hayatul mustaqirah, mana bila dipotong tu darahnya terpancar keluar. Bila potong darah terpancar, terpancutlah darahnya keluar bila kita potong tu. Tak adalah orang kata bila potong tu darahnya slow keluar. Itu dia kata hayatul mazbuhah. Kita nak ni hayatul mustaqirah. Pergerakannya kuat dan kencang ketika binatang itu disembelih, maka ulah halal lah. Dah putuslah urat tadi, saluran pernafasan dan juga saluran makanannya putus. Sedangkan ada lagi urat, itu ulat marih ni sunat sahajalah, putus urat marih. Yang penting saluran makanan, gitu, dan juga saluran pernafasan itu. Baik. Jadi ada maksud ialah semua jenis binatang yang mati tanpa disembelih dengan mengikut syarak, sama ada semasa hidupnya ialah binatang tu ialah satu binatang suci. Maksud binatang suci ni binatang boleh dimakan dagingnya ataupun bukan suci. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, hurriman alaikumul maitah. Hurriman alaikumul maitah, surah Al-Maidah ayat 3.
diharamkan pada kamu itu makan bangkai. Okey, hurimat alaikumul maitah, diharamkan pada kamu itu makan bangkai. Okey, ini kalau seandainya lah, maknanya maksud dengan hayatan mustaqirah. Jadi maknanya semilian secara biasa lah. Kalau secara komersial biasanya dia akan gunakan stunning kan, betul tak? Stunning. Okey, stunning tu stunning tu maknanya dilemahkan binatang tu, dilemahkan barulah disembelih. Okey, itu kalau menggunakan orang kata komersial lah, maknanya kilang-kilang ayam, yang kilang-kilang itik yang besar-besar ni, biasanya sebelum ayam tu disembelih, dia akan melalui satu water stunning tu. Water stunning tu maknanya untuk melemahkan binatang tu. Okey, lepas tu barulah disembelih. Macam tu. Cuma ada stunning alat stunning ni yang mengharamkan. Contohnya stunning kat kepala kan. Stunning kat kepala tu, tembak kat kepala tu untuk tujuannya untuk melemahkan binatang tu. Tapi itu cara tu keras dan tidak digalakkan. Kemudian water stunning ni biasanya dia ada bacaan dia ada bacaan suhu dia, bacaan mana ayam tu dilalukan. Kan ayam tu kan ikut atas complier tu. Saya dulu pernah bekerja di Unit Halal ni sebagai juru audit pada Unit Halal, lebih setahun jugalah. Banyak juga saya masuk ke kilang-kilang ayam ni, kilang-kilang ayam. Untuk kilang-kilang ayam besar ni, dia akan kilang dia besar kan, dia panjang lah, dia punya apa tu, complier tu, dia punya tempat gantung tu memang panjang lah. Dia akan melalui banyak department sampailah ayam tu di packingkan, di packagingkan. Macam tu. Mana daripada mula ayam tu digantung tu, kat luar tu digantung dah tu, gantung satu, lepas tu dia akan masuk pada water stunning tu makna untuk dilemahkan ayam. Lepas tu sampai kepada tempat juru sembelih ayam tadi. Dalam keadaan ayam tu dia tak adalah orang kata terlampau kuat sangat kan ayam tu, tapi cukuplah untuk harakatan mustaqirah tu, cukuplah betullah, bolehlah disembelih macam tu. Dia ada bacaan suhu dia tu ketika yang dilalukan pada water stunning tu kan. Stunning ni macam sejenis cecair untuk melemahkan ayam itu. Water stunning tu dicelupkan di situ. Lepas tu sampai kepada bahagian orang sembelih pula. Orang sembelih pun kadang-kadang bukan seorang. Sebab complier tu dia sentiasa bergerak. Kadang-kadang orang pertama dia tak sempat sembelih, jadi sembelih oleh orang yang kedua. Kadang orang kedua tak sempat sembelih, dia sembelih orang ketiga. Itu sebabnya juru sembelih ni dia kena ramai dan mesti mendapat tauliah daripada pejabat agama sebagai juru sembelih. Dia kena ikut kursus lah untuk dapatkan tauliah jadi juru sembelih tu. Okey, lepas tu bila dah sembelih tu semua, sebelum dia masuk ke dalam air untuk dibuang bulu tu, air panas kan, dia akan ada satu checker nama. Checker ni dia akan cek mana-mana ayam-ayam yang tak sempat disembelih. Mana-mana ayam tak sempat sembelih tu, ayam itu akan diturunkan. Mana-mana ayam yang telah pun selesai sembelih, dia checker ni penting juga. Sebab orang yang sembelih dia tahu sembelih je. Sebelum ayam itu dimasukkan dalam air panas untuk untuk sudah memudahkan buang bulu kan, dia mesti ada checker, sama ada seorang atau dua orang checker lah. Tujuannya untuk pastikan ayam itu betul-betul telah disembelih, diputus dia punya ulat pernafasan dia dan juga dia punya urat pernafasan dan juga saluran makanan dia lah. Dah selesai itu semua, baru dia masukkan dalam air panas tu untuk dilayu kan, istilah kita kan. Dicelur ataupun dilayukan. Dah selesai itu semua, barulah untuk proses pembuangan bulu pula. Itu akan masuk dalam pes di ayam tu, diturunkan.
ayam tadi tu kan, lepas tu dimasuklah dalam kawasan untuk dipusing-pusing, tu buang bulu tu kan, buang bulu. Dah selesai buang bulu tu digantung semula. Selesai buang bulu maka digantung semula. Digantung untuk pada proses untuk belah perut lah, buang dia punya perut lah, buang dia punya, dikeluarkan hati dia, semua-semualah itu. Itu. Dia akan teruslah complier tu teruslah bergerak ke departmen 1, departmen 2, departmen 3 semua kan. Sampailah dipotong semua, tapi tak potong semualah. Mana untuk dipackagingkan, packagekan, masuk dalam bekas dan untuk dihantar ke keluar lah, ke pasar raya dan sebagainya. Betul. Okey. Jadi untuk sebagai juruadit dia kena tengok semua tu. Mulai pada step pertama sampailah step terakhir. Mana dibungkus semua, dan kena pastikan lori yang bawa ayam ini ketika nak dihantar ke pasaraya, kena pastikan lori itu dia tak bercampur dengan benda-benda lain yang najis. Contohnya lori itu diangkat untuk angkat babi dan sebagainya, pastikan benda itu tak berlaku lah. Tak berlaku lah. Mesti lori yang berlainan. Jangan lori yang sama, lori itulah yang angkat babi, lori itu juga angkat ayam. Ayam telah pun dipotong, yang telah pun dibungkus tadilah tu kan. Gitu. Kemudian dia punya, dia punya pekerja-pekerjanya kena pastikan pekerja-pekerja telah pun mendapat suntikan anti-typhoid, nama dia. Suntikan anti-typhoid. Kena pasti, kena check lah dia punya file dia. Tu salah satu pada tugas juruadit ni, dia kena tengok file-file dia. File-file kilang itu. Mana kita ada kuasa lah check semua kan. Adakah setiap pekerja telah mendapat suntikan anti-typhoid. Kalau tak ada suntikan, jadi kita boleh bagi warning lah pada kilang, pastikan pekerja ini mendapat suntikan secepat mungkin lah. Macam tu. Besarlah kerja dia. Juruadit ni tugasnya berat kan. Tu kadang-kadang ada juga, kadang-kadang dia ulu duit dan sebagainya. Bila dia ulu duit tu kena berhati-hatilah. Kan. Berhati-hatilah. Pernah dia ulu pun bukan dia pakcik tu Ustaz. Yelah, dia tak akan ulu kecil-kecil. Dia mesti ulu dia besar punya. Tak? Saya dulu pernah kata pergi kilang roti Cina lah kat Jalan Rahang tu. Dia punya prosesnya mula pagi. Dalam pukul 3 pagi dia start proses lah. Untuk kilang besar ni, dia tak akan proses pukul 7 pagi tak. Dia akan proses pukul 7, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Kan dia akan proses masa tu. Time tu lah kita sedap tidur sebenarnya. Tapi time tu lah dia mula start beroperasi. Itu sebabnya sebagai juruadit ni tugasnya ni berat. Kadang tak sempat nak tidur. Tak sempat nak tidur, kita dah kena pergi tengok kilang. Arahan daripada bos dah bagi file. Ustaz Muhammad dia kata, ni file ni, kilang ni, pergi tengok nanti pukul 3 pagi. Pergilah tengok pukul 3 pagi. Pastikan semua berjalan lancar lah kan. Semua yang lancar. Tapi ada kadang-kadang dia ulu duit dan sebagainya, kita kena tolak lah. Cakap lah, kita cakap, sekarang ni kita nak you buat apa yang kita arahan, bukan you bagi duit kat saya. Saya tak perlu duit kamu, saya perlu kamu ikut arahan saya, tu je. Susah sangat kena ikut arahan. Jadi macam tu je. Susah sangat kena ikut arahan. Ikut je lah. You juga akan dapat kebaikan. Kadang ada juga nak ulu-ulit kan, tapi kita tolak lah gitu. Baik, seterusnya kita terus sambung tadi insya-Allah. Hurimat alaikumul maitah. Diharam kepada kamu memakan bangkai pada binatang yang tidak disembelih. Sebab bangkai itu diharamkan ialah kerana kenajisannya. Dia kata.
Yu'abbaru fi hukmul maitah bima zubiha bi tarakiti ghairi syariah wa ma zubiha min al-asab. Ya, sebab bangkai itu diharamkan ialah kerana kenajisannya. Rambut dan bulu pada bangkai juga adalah dikira najis. Dan dia punya tak disembelih secara syarak. Disebabkan tak disembelih oleh syarak, maka bulu dan bangkainya juga dikira najis. Demikian juga susu yang masih terdapat pada lambung susu kambing yang telah menjadi bangkai juga dikira sebagai najis. Sebab apa najis? Sebab memang leher tu memang tak putus lah bila sembelih kan. Bila sembelih leher tak putus. Kan? Ataupun binatang tu mati sebabkan penyakit dan sebagainya. Jadi benda-benda macam tu tak sesuai lah. Kalau kita sembelih secara syarak pun takut akan memudarat juga pada orang ramai. Kalau kita sebab kambing tu tak sihat, demam, ayam tu tak sihat, demam, ni pun tak sesuai untuk kita sembelih. Tak sesuai kita sembelih lah. Sebab kalau kita sembelih pun secara syarak pun putus urat saluran pernafasan dia, saluran makanan memang putus, tapi sebabkan dia sakit, tak sesuai lah kita bagi makan ke orang ramai. Takut nanti orang ramai pun demam, sakit kan. Jadi pastikan ayam ataupun kambing ke lembu, pastikan binatang-binatang itu kalau sihat, barulah kita sembelih secara syarak. Kalau tak sembelih syarak pun tak boleh juga, walaupun binatang tu dagingnya asalnya boleh makan. Macam tu. Baik. Demikian juga susu yang masih terdapat pada lambung susu kambing yang telah menjadi bangkai juga dikira sebagai najis. Susu pun najis. Sebab apa najis? Sebab binatang tadi tak disembelih secara syarak. Kan? Urat tak putus. Kan? Leher tak putus. Memang tak boleh lah. Walaupun asalnya susu kambing tu kan boleh diminum. Tapi sebabkan oleh tak putus, maka jadi bangkai lah dia. Dan dia punya susu pun haram lah kita makan. Takut tadi mau berdarat pada kita. Kan? Itu. Baik, kemudian kenapa perlu disembelih secara syarak? Kenapa perlu diputuskan secara makanan dan juga minuman? Pernafasan dan juga makanan minuman. Kenapa? Kerana untuk memudahkan dalam konteks Islam ni kenapa perlu sembelih? Untuk kita nak keluarkan dia punya segala darah-darah yang terdapat dalam binatang tersebut. Tujuannya. Bila darah tu dikeluarkan semua, maka barulah dagingnya segar. Dia tak akan mendaratkan. Mana-mana binatang yang tak disembelih secara syarak, maka darahnya biasanya terkumpul dalam badan. Darah tetap terkumpul dalam badan. Itu yang kadang bawa mudarat pada kita lah bila kita makan binatang-binatang yang tak disembelih secara syarak. Binatangnya kena langgar tepi jalan. Apalagi kalau time mantai. Time mantai kan, istilah Negeri Sembilan ni kan mantai. Tempat lain tak ada mantai. Walaupun ada juga orang jual daging kan, tapi di Negeri Sembilan ni memang popular dengan mantai lah. Masalahnya bila mantai ni, itulah dia punya binatang tu daripada mana dia ambil. Kita ni baik sangka lah. Kita orang kata husnuzon je lah, sangka baik lah. Tapi apa-apa yang berlaku pun, kalau seandainya binatang tu binatang curi ke, binatang main tembak-tembak je tu tepi jalan, adalah orang yang menjual lah, tanggung lah. Dia lah menanggung dia. Macam tu. Apalagi kalau binatang tu bukan binatang dia, tak siapa punya binatang. Kan pernah kita dengar kan, binatang kena sumpit. Binatang lembu, kobau kena sumpit di tengah malam. Lepas tu masukkan dalam ketok. Lepas tu kena tahan roblok. Orang kan cabut lagi. Tinggal lembu dengan apa je dalam ketok tu. Terbaring macam tu je. Sebab dia dah kena sumpit. Dia lali kan, tak sedar. Itu berhati jugalah. Baik. Dikira termasuk dalam kategori bangkai, binatang disembelih tetapi tidak mengikut syarak. Begitu juga binatang yang disembelih atas nama berhala. Nampak? Binatang yang disembelih atas nama berhala.
Baik, kemudian wa ma zubiya an ansab gitu. Ansab mana binatang yang disembelih di atas berhala. Huriman alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma zubiya an subuh. Kan? Diharamkan kepada kamu bangkai. Innamal khamru wal maisir wal ansab rijsum min amali syaitan, sunyi arak, tenung nasib dan beri makan pada berhala, kan? Ini adalah perbuatan yang keji. Kan ada ayat tu. Jadi binatang-binatang yang diberi makan, yang diberi konon beri makan pada berhala, tu semua pun haramlah kita makan lah. Tak bolehlah kita makan. Atau disembelih untuk selain nama Allah Ta'ala. Serta binatang yang ketika disembelih disebut nama Allah, nama selain daripada Allah Ta'ala pun tak boleh. Binatang disembelih untuk selain Allah, untuk berhala, tak boleh. Serta binatang yang disembelih tidak disebut nama Allah, demut nama berhala ataupun nama-nama benda lain lah selain daripada Allah Ta'ala pun tak boleh juga dimakan. Walaupun putus urat. Walaupun putus saluran makanan, minuman dia putus. Tapi sebabkan di atas nama berhala, maka tak boleh dah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, "Huriman alaikumul maita wad dama wa lahmal khinzir wa ma ukhilla lighairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala subu illa ma zakaitum wa ma zubiya 'alan nusub." Kan? Wa ma zubiya 'alan nusub. Okey, ini semua tak boleh lah. Maknanya haram atas kamu tu makan bangkai dan darah. Darah mana? Darah yang keluar mengalir. Darah kan tak digalakkan kita makan darah. Kecuali hati dan limpa lah. Hati limpa ni asalnya darah. Tapi dibenarkan kita makan. Kan? Tapi kalau asalnya memang darah, memang tak bolehlah kita makan. Yang makan darah ni biasanya Pontianak. Pontianak makan darah. Baik, kemudian daging babi. Walahmal khinzir, daging babi. Walaupun dalam ayat ni disebut daging bagi, tapi tak semestinya daging bagi. Semua binatang dalam tubuh badan babi tu haramlah kita makan. Walaupun dalam ayat Quran disebut lahmul khinzir, daging babi. Tapi kalau tulang boleh lah Ustaz. Dia sebut daging je, tulang boleh lah. Tak boleh juga. Sebab ayat ni termasuk dalam ayat balaghah. Mana disebut juzuk tapi dikena kikul. Disebut satu benda kecil tapi dikena keseluruhan daripada babi tu. Mana telinga babi pun tak boleh, mata babi pun tak boleh makan. Kan? Mulut babi pun tak boleh makan. Memang babi tu dia boleh makan. Kita tak boleh makan dia. Kita tak boleh makan dia. Walaupun dalam ayat ini disebut lahmul khinzir, daging babi. Jadi dia fikir, sebuah orang ni dia fikir, oh daging babi tak boleh makan. Kaki babi boleh lah. Tak boleh juga. Kaki babi pun tak boleh, ekor babi pun tak boleh, semua tak boleh. Mana keseluruhan tubuh badan babi itu adalah haram kita makan. Okey? Wa ma uhilla ligairillah, dan barang yang disembelih bagi selain Allah Ta'ala, wal munkhaniqatu, binatang yang mati tercekik pun haram dimakan. Mati tercekik. Wal mauzuqatu, binatang yang mati dipukul. Mati dipukul dekat kepala dia mati. Kan? Tak sempat nak sembelih. Okey, ini haram juga makan. Wal mutaraddiyah, binatang yang mati terjatuh dari tempat yang tinggi. Mati terjatuh pada tempat ni. Contohnya kebau lembu kan. Kita kejar-kejar dia, terjatuh. Bau gaung. Jatuh bau gaung, mati. Tak sempat nak sembelih. Tak boleh juga makan. Binatang yang mati ditanduk. Binatang mati ditanduk oleh binatang lain lah. Pun tak boleh makan. Dan binatang yang mati dimakan binatang buas. Wama akala subuh. Okey. Pun tak boleh juga. Kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya. Maksud habis nyawa ni hayatun mustaqirah. Mata hayatun mustaqirah ni maknanya dia tendang-tendang lah.
tendang. Sempat dia tendang sana, tendang sini. Mana masih lagi kuat lah dia punya badan tu. Itu dia kata hayatul mustaqirah. Kalau hayatul mazbuha, ayam tu slow, lemah sangat. Mana kalau kita sempat sembelih pun dia tak bergerak-gerak macam tu. Tak boleh lah makan. Macam tu. Itu hayatul mazbuha. Yang boleh ni hayatul mustaqirah. Mana ayam tu tendang sana sana. Bila tu sembelih dia tendang sana. Lembu tu kalau sembelih tendang sana sana ini kan. Masa tu bolehlah kita makan. Okey. Dan yang disembelih atas nama berhala pun tak boleh jugaklah. Macam tu. Faham kan? Macam tu. Itu ayat Quran dalam suratul Maidah ayat 3. Dikecualikan daripada najis bangkai mayat manusia dan sekalian organ anggotanya. Wa yustasna minan najasatil maitah adami wa ajzaihi fa innaha tahiratun. Distisnakan, dikecualikan dalam bab ini ialah mayat manusia dan sekalian anggota manusia. Fa innaha tahirah. Maka sesungguhnya anggota manusia itu adalah suci. Kan? Manusia sucilah. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan manusia melalui firman Allah Taala, walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah muliakan anak Adam. Itu sebabnya manusia tak boleh makan manusia. Manusia tak boleh makan manusia. Yang makan manusia ni adalah negara-negara tertentulah. Istilahnya kanibal lah. Kanibal ni dia makan manusia. Manusia makan manusia lah. Dia orang tak ada tamadun. Dia tak mengaji, dia tak ada tamadun. Dia jumpa je orang luar, dia nampak pelik je, dia tangkap, disembelih dan dibuat sate. Dibakar, buat sate tu kan. Kita kat sini tak boleh. Kalau jumpa macam tu memang kena tangkap lah. Kena tangkap lah macam tu. Kau pernah ingat apa kisah Nona Fendi kan? Nona Fendi yang disembelih, dipotong anggota tubuh tu. 18. Itu memang kejamnya manusia lah tu kan. Itu memang tak tahulah, mungkin dia dirasuk ke sampai hilang peri kemanusiaannya, maka dipotong orang tu kepada 18 anggota. Masya Allah tu kan. Kita pun tak terfikirlah benda tu. Tapi benda tu boleh berlaku. Bila orang tak waras lagi, dia akan buat macam tu lah. Macam tu. Kenapa? Kerana manusia ni dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebabnya kita tak boleh membunuh sesuka hati kita lah. Diharamkan kita membunuh saudara kita. Yang boleh kita bunuh ni orang kafir. Kafir pun kafir dalam peperangan, kafir harbi. Itu je yang dibenarkan bunuh. Ataupun orang yang telah sabit hukuman bunuh oleh mahkamah. Orang yang telah sabit hukuman bunuh oleh mahkamah, maka tidak boleh maka halal darah dia. Sebab apa? Dah ada arahan daripada pihak berkuasa. Dia bersalah, kan? Dia bersalah, maka hendaklah dihukum bunuh, dihukum gantung. Kalau di Indonesia tu dia hukum tembak. Kalau bunuh sabit kesalahan bunuh, mana si A membunuh si B, maka si A ditangkap dan dia kata dia dapati bersalah telah membunuh si B, maka hukumannya bunuh. Bunuh tu ditembak lah. Kalau di Indonesia baru ni ada satu kes lah. Kes polis tembak polis kan. Polis tembak polis. Kan keluar sibuk, dia keluar dalam TikTok pun ada kan. FB pun ada. Kan? Mungkin disebabkan masalah cemburu lah. Cemburu. Polis tu dia bukan seorang lah. Dia ada 2-3 orang je. Dia dengan kawan dia tembak polis. Polis tembak polis, maka disabitkan kesalahan. Mana orang yang kepala dalam perancangan tadi, maka dihukum bunuh tembak. Kawan yang lain tu dipenjarakan. Isteri pada polis tu pun yang jadi yang kata just conquer dalam perkara tadi pun dihukumkan penjara jugalah. Saya silap saya 20 tahun.
Yang kawan ni ada yang 21 tahun, yang lelaki lah. Ada seorang tu dia setahun je. Ada seorang tu, anggota polis yang muda tu, dia setahun je lah. Dikenakan hukuman penjara. Tapi yang lain tu 20 tahun. Yang kepala dia tu, ketua dia kena tembak. Hukuman tembak, mati. Dan itu yang berlaku di Indonesia lah. Benda tu masuk dalam TikTok, masuk dalam FB dan sebagainya. Baik. Soalnya tuan-tuan, oleh itu Malaysia sama ada ketika hidup atau setelah mati tetap suci. Oleh itu Malaysia sama ada ketika hidup atau setelah mati tetap suci. Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu la yanjusu. Setiap Muslim tu tidak najis. Maksud hadis ini ditafsir oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dengan katanya, setiap Muslim tidak menjadi najis sama ada ketika hidup ataupun matinya. Jadi Muslim ni tetap suci lah. Suci maksudnya bukan boleh dimakan, tidak. Suci maknanya kita menghormatilah. Menghormati jenazah orang yang Muslim. Malahan orang kafir pun menghormati jenazah dia juga. Jenazah kawan dia kena mati walaupun dia kafir. Apalagi kita orang Islam ni, kita kena hormati jenazah lah. So kita kena uruskanlah jenazah tu sebaik mungkin. Uruskanlah dengan kita mandikan, kemudian kita kapankan, lepas tu kita sembahyangkan. Dah sembahyangkan, maka kita kebumikan. Kita lepas kebumikan, kita bacakan doa dan sebagainya kan. Ini dalam konteks kita memuliakan sesaudara kita, sahabat kita yang telah pun meninggal dunia. Suatu hari nanti kita mungkin pun akan meninggal dunia juga. Bila kita meninggal pula, orang hidup pula akan urusan kita. Bila kawan kita mati, kawan mati dulu, kita kena uruskan. Kita hormati jenazah mereka. Suatu hari nanti kita pula akan mati. Bila kita mati, orang lain pula uruskan. Kalau kita uruskan jenazah kawan kita dengan cara baik, dengan bagus, suatu hari nanti orang pula akan uruskan jenazah kita dengan baik. Kan? Gitu. Uruskan baik, dengan dimandikan, dikapankan, lepas tu disembahyangkan. Kalau ramai boleh sembahyangkan lagi orang. Sembahyangkan, lepas tu didoakan lagi, hantar kubur, kebumikan. Kan? Bincang baik. Kita harap satu hari nanti kita pun macam tu juga kalau kita mati kan. Sebab kita pun tak tahulah bila kita akan mati. Setiap manusia akan mati. Cuma bila masa mati tak tahu. Baik. Kemudian juga dikecualikan daripada najis makan, najikan dan segala jenis binatang laut yang hanya tinggal di dalam air. Berdasarkan hadis yang telah disebutkan berkaitan halalnya memakan hidupan di dalamnya. Jika dia najis, tentulah dia tak halal makan. Sedangkan binatang-binatang macam ikan tadi, maka dia halal lah dia makan. Yang tak boleh makan ialah binatang dua alam lah. Binatang dua alam tu tak boleh makan. Buaya tak boleh makan lah. Kemudian dia punya ketam tu kan. Ketam pun ada ketam yang boleh makan. Ada tak boleh makan juga. Kepiting boleh makan tak? Kepiting boleh makan? Kepiting tu lah, ketam tu. Kita tak boleh makan, tapi dia boleh makan. Dia boleh makan, kita tak boleh makan. Kan? Mana ada binatang-binatang boleh kita makan. Ada yang tak boleh makan kan. Macam buaya tak boleh makan lah. Kecuali kalau darurah. Darurah kan ada kaedah menyebutkan ad-daruratu tubidu mahdurat. Bila berlaku darurat dia boleh dihalalkan lah. Tapi sekadar untuk jaga perut je, jangan mati lah. Bukan untuk makan kenyang-kenyang sekenyang-kenyangnya. Kita makan untuk menghilangkan supaya jangan mati. Ini tidak, dilapun semua. Dibuat sup panggang kan. Dilapun semua.
Baik. Jika dia najis, sudah tentu tak boleh makan. Sama juga hukumnya belalang. Belalang dengan ikan, walaupun tak disembelih, maka halal dimakan. Okey, sama juga hukumnya belalang. Dalam mana bangkainya bukan najis, disebabkan dia halal dimakan, seperti yang disebutkan dalam hadis yang lalu. Sama juga hukumnya, iaitu tidak najis semua binatang yang darahnya tidak mengalir. Seperti lalat. Dia tidak najis. Kalau kena pada pakaian, maka pakaian kita tidak menajislah. Sebab apa? Sebab darahnya tidak mengalir. Darahnya dalam kategori tidak mengalir. Okey? Kalau dalam bahasa Arabnya, kullu ma la nafsa laha sa'ilah. Setiap binatang yang baginya darahnya tidak mengalir. Maksudnya la damalaha. Dia seolah macam tiada darah. Dia ada darah sebenarnya, tapi seolah-olah macam tiada darah. Sebab apa? Darahnya tidak mengalir. Kazubab, seperti lalat. Wal bu'un, nyamuk. Kemudian wal bakku. Bakku ni pijat. Pijatlah. Cuma bau dia tak sonok lah, pijat. Kemudian baragis. Baragis ni kutu. Kemudian hunafasa. Hunafasa maknanya kumbang. Dan ulat yang terhasil pada makanan. Ulat makanan. Kadaudi mutawallidi minat ta'am. Daudi. Daudi ni ulat buah lah. Ulat buah kan? Ulat buah. Ulat yang terhasil daripada makanan, seperti ulat yang terhasil daripada cuka dan apel, maka ulat itu tidak menyebabkan cuka dan apel tersebut menjadi najis. Dia tak akan menyebabkan jadi najis lah. Itu sebabnya dibolehkan. Gitu. Mungkin sama ada kita selera tak selera dah. Selera tak selera je. Habis kan? Habis. Wallahu a'lam bissawab. Nampaklah. InsyaAllah akan datang itu masuk yang keempat. Kita lihat pada soal jawab agama pula. Muka surat apa dia? Tak tahu. Ada tanda? Ulat sagu. Boleh? Boleh makan. Asal tidak memudarat pada kita lah. Kalau memudarat kan, macam mana pula kan? Sebab ulat tu pun dia tak makan benda najis kan? Dia tak makan benda najis. Sebabnya dibolehkan lah. Yang makan buah kan? Sagu tu dia makan lah. Gitu. Tapi kita kat Malaysia ni tak ada. Kat kita tak ada lah. Sebab Sabah Sarawak ni ada benda-benda yang kadang-kadang benda tu ada kat situ. Kat tempat kita tak ada. Malah benda tu nampak macam sedap nampak kan? Dia goreng tu kan? Nampak macam sedap. Tapi rasa tak tahulah. Lemak masin lah. Baik, kita lihat kitab soal jawab agama tu. Tak ada kitab. Semua makam tinggi ni. Apakah tujuan sebenar tasawuf dah selesai? Apakah sumber rujukan tasawuf? Selesai kan? Muka surat 89. Apakah sumber penghayatan tarbiyah kerohaniannya? Nampak? Apakah sumber penghayatan tarbiyah kerohaniannya? Muka surat 89. Jawapan, ulama dan ahli kerohanian Islam sejati ialah mereka yang menggabungkan antara kepahaman terhadap Islam dengan pelaksanaannya.
Mereka menerima arahan Quran dan As-Sunnah serta berusaha memenuhi tuntutan keimanan dalam hidupnya. Yang ini sumber penghayatan tarbiyah kerohanian lah. Apakah sumber penghayatan tarbiyah kerohaniannya? Dalam bab tasawuf tadi lah, dalam bab tasawuf tadi. Kan? Sumber rujukan tasawuf pula muka surat 88. Apa sumber rujukan tasawuf? Quran Sunnah lah. Walaupun dia tasawuf macam mana pun, mesti sumber rujukannya Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan juga qaulus sahabat, kata-kata para sahabat. Ini sumber rujukan tasawuf. Kalau boleh tertanya, orang tu dia ada tarikat lah kononnya lah dengan tarikatnya. Tapi bila kita tanya mana sumber kau, dia tak tahu. Dia tak tahu sumber daripada mana. Dia kata daripada orang ni. Ya ke? Kan? Ya ke orang tu? Jadi tak dapat jelas lah. Kalau tak jelas tu tak perlu kita ikut lah. Macam tu. Dia mestilah sumbernya Quran dan Sunnah Rasulullah dan juga qaulus sahabat, perkataan sahabat. Kemudian soalan 11, apakah sumber penghayatan tarbiyah kerohanian? Ulama dan ahli kerohanian Islam sejati ialah mereka yang menggabungkan antara kepahaman terhadap Islam dengan pelaksanaannya. Digabung sekali lah, kolaborasi antara kepahaman terhadap Islam dengan pelaksanaan Islam. Mereka menerima arahan Quran dan Sunnah serta berusaha memenuhi tuntutan keimanan dalam hidupnya. Mereka bicara tentang ihsan. Mereka bicara tentang ihsan. Apa makna ihsan? Mana ihsan? An ta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu makna ihsan. Ketika malaikat Jibril alaihissalatu wassalam datang pada Nabi dan tanya pada Nabi beberapa soalan. Ya Muhammad, ma iman. Ya Muhammad, ma Islam. Ya Muhammad, ma ihsan. Mata sa'ah, bilakah berlaku kiamat? Ini antara 4 soalan yang ditanya oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Antaranya ialah apa dikatakan ihsan. Ihsan an ta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maksudnya ihsan itu ialah kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu nampak Allah. Dan kalau kamu tak nampak Allah Taala pun memang Allah Taala melihat apa yang kamu buat. Itu kata ihsan. Mana ihsan ni sama dengan makam muraqabah. Muraqabah maknanya Allah Taala memperhatikan apa yang kamu lakukan. Jadi mereka bicara tentang ihsan dan berusaha memperetikkan kehendak ihsan di dalam dirinya. Begitulah keadaan lubuk hati tetapi diamalkan dalam praktis kehidupan. Gitulah. Susunan amalan mereka berdasarkan Quran dan Sunnah. Mana setiap amalan-amalan mereka itu ada sumber lah. Ada sumber. Kalau bacaan pagi, apa yang dia baca. Tengah hari, apa yang dia baca. Petang kan, apa zikir-zikir yang dia baca. Malam kan, apa yang dia baca. Mana dia mesti ada sumber lah. Mana sumber dia. Daripada mana sumber dia ambil. Mesti berdasarkan sumber daripada Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ataupun amalan para sahabat. Amalan sahabat. Mereka berpegang teguh dengan kedua-duanya. Quran Sunnah. Kalau tak ada Quran Sunnah, tengok dalam amalan sahabat. Siapa sahabat yang mengamalkan zikir tersebut? Walaupun kadang-kadang Nabi tak amalkan. Nabi tak amalkan. Tapi sahabat buat. Dan Nabi pun setuju dengan sahabat buat. Dia setuju sahabat buat. Kita bolehlah amalkan. Kemudian, pancaran sinar yang menyeluruh jalan menuju matlamat hidup yang sejati. Iaitulah beribadah kepadanya Allah. Dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Serta bersyukur dengan nikmat kurniaannya yang tiada bandingan. Dan tiada dapat dinilaikan harganya. Oleh itu, sebarang tindakan dan ajaran yang berkaitan dengan tarbiyah kerohanian yang bercanggah dengan ajaran Quran dan Sunnah dengan sendirinya tertolak. Mestilah kalau kita nak jenis orang tarikat ni, mestilah ada sumbernya. Ada ijazah pada Tok Guru kan. Siapa Tok Guru dia? Kan? Syekh ni, syekh tu. Ada tak dia punya sanad-sanad dia? Oh, dia ada sanad-sanad dia. Kan? Sampailah kepada Rasulullah
SAW. Kan? Sanad dia lah. Kemudian Imam Junaid Al-Baghdadi menyatakan jalan-jalan semuanya tertutup, melainkan bagi mereka yang mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi pernah sabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu bin nawajid." Hendaklah kamu pegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu bin nawajid. Gigit kamu dengan gigi geraham, mana dengan kuatlah. Mana kalau Nabi tak ada buat, para sahabat pun ada buat, bolehlah kita amalkan. Begitu beliau juga berkata, sesiapa yang tidak melihara Quran dan tidak menulis hadis tak boleh dijadikan hukuman dalam perkara ini. Ilmu dan mazhab kami ini terikat dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun pernah bersabda, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadullukum abada wa sunnati. Kitab Allah wa sunnati. Aku tinggal pada kamu tu dua perkara. Dua perkara. Dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Iaitulah kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kalau para sahabat dulu, mereka ada satu lagi. Kalau satu benda tu tak ada dalam Quran, dalam hadis, mereka akan berpegang kepada bira'i, mana ijtihad mereka, pendapat mereka atau ijtihad mereka. Muaz bin Jabal ketika dilantik sebagai gubernur di negeri Yaman, ketika Muaz nak bergerak ke Yaman, maka Nabi tanya, "Ya Muaz, kalau terjadi masalah di tempat kamu, dengan apa kamu berhukum?" Muaz kata, "Aku berhukum dengan kitab Allah." So, kalau tak ada perkara itu dalam kitab Allah, tak ada penyelesaiannya, kamu nak rujuk pada mana? Maka Muaz kata, "Bisunnatillah." Dengan sunnah. Bisunnati Rasulillah. Dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada dalam sunnah Rasulullah, tak ada dalam hadis, kamu nak rujuk kat mana? Maka Muaz kata, "Bira'yi," dengan pendapat aku. Maksudnya dengan ijtihad dia lah. Dengan ijtihad dia. Itu kalau para ulama boleh ijtihad, macam kita ni ijtihad macam mana? Orang yang martabat tinggi di segi keilmuan dia, mereka bolehlah berijtihad. Kalau kita jenis orang awam ni, kita nak ijtihad macam mana? Kan? Itu sebabnya kena mengaji lah. Mengaji, belajar. Kan? Macam tu. Okay? Ni tak lama tuan-tuan, sejam je kat sini. Betul pula. Saya hari tu daurah kitab di Masjid Nilai. 3 jam. Duduk 3 jam. Enggak ada tunggu syekh daripada Patani kan. Tunggu Patani, Baba Patani kan. 3 jam tuan-tuan. Lutut ni macam nak tercabut dah. Lutut tercabut. Kojak duduk macam ni, kojak berlunjur. 3 jam. Ijma' dia tu. Daurah kitab Bahjah As-Saniyah. Kitab Bahjah As-Saniyah ni kitab klasik lah. Kitab Jawi lama. Kan? Itu Jawa. Kalau duduk atas kursi, selesai lagi lah. Duduk atas kursi, boleh kita duduk 2-3 jam pun tak apa kalau atas kursi. Tapi kalau duduk berlutut je ni, 1 jam pun tuan-tuan pun dah rasa gimeh lah. 1 jam. Dah berapa kali dah lutut dah. Kojak ke sana, kojak ke sini, kojak ke sana, kojak sini, kojak berlunjur. Ini tuan-tuan 3 jam. Ngaji dengan Tok Guru. 3 jam. Bayangkanlah macam mana lutut kita tu kan. Tok Guru selesa lah atas kursi je lah. Duduk atas kursi sodap lah dia. Kita masalah yang dah lutut dah longgar-longgar berkoya ni memang tak boleh tahan lah. Kalau tak sanggup, berangkatlah balik. Baik. Sikit lagi Jadi Imam Junaid Baghdadi menyatakan jalan-jalan semua tertutup, melainkan bagi mereka yang mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga berkata, sesiapa yang tidak melihara Quran dan tidak menulis hadis tak boleh dijadikan ikutan dalam perkara ini. Ilmu dan mazhab kami ini terikat dengan Quran dan sunnah. Dalam hal ini, pemahaman yang benar terhadap Quran dan sunnah adalah penting.
Kefahaman itu menjadi asas dalam mengatur dan menyusun amalan kerohanian, menghayati amalan tersebut dalam tarbiyah dan penghayatan seterusnya. Imam Syekh Said Hawa, salah seorang daripada pemimpin gerakan Islam, menyatakan lapangan yang betul bagi tasawuf yang benar ialah pelaksanaan yang betul berdasarkan nas-nas Quran dan sunnah yang dipahami dengan betul. Dia kata. Itu dalam konteks anggota tarbiyah kerohanian lah. Tarbiyah kan, tarbiyah ni dia banyak jenis. Macam-macam tarbiyah. Dia ada tarbiyah ruhiyah, ada tarbiyah orang kata jasadiyah. Kan, macam-macam jenis tarbiyah. Tarbiyah maknanya pendidikan. Tarbiyah lah. Didikan, tarbiyah. Ditarbiyah, dididik, diasuh. Kau orang kata, ya, kau dulu ditarbiyah kat mana? Pondok mana kau mengaji? Kan? Oh, aku perlu pondok mengaji, pondok orang kata Lubuk Tapah. Aku mengaji di tarbiyah dekat sana. Tarbiyah mana diasuh lah. Aku diasuh di pondok apa? Pondok tu. Kalau di Kelantan apa? Pasir Tumbuh. Ni antara pondok yang besar lah Pasir Tumbuh. Okey. Yalah, mengaji pun dah tua. Muda-muda dulu mengaji malas mengaji. Sibuk dengan orang kata bekerja, cari duit. Bila dah tua baru ada insaf. Pergilah masuk pondok mengaji. Tuan. Baik. Demikianlah gambaran iltizam para ahli kerohanian Islam kepada Quran dan Sunnah dalam menghayati aspek kerohanian dan pendidikannya. Ini demikian kerana Allah akan jalan menuju pendekatan diri kepada Allah itu tidak ditentukan melainkan Allah Ta'ala dan Rasulnya yang diutus kepada manusia untuk menyampaikan kepada mereka segala petunjuk yang membimbing ke arah matlamat utama itu. Sekiranya jalan yang lain daripada jalan yang lurus itu nescaya sesat dan hilang pedoman. Jadi mana kalau kita pilih jalan-jalan yang tidak berdasarkan pada Quran dan Sunnah dan juga qaulus sahabat, perkataan para sahabat dan juga salafus saleh, itu yang akan sesat. Itu yang kadang berguru dengan syaitan, dapat bisikan pada syaitan. Bila dapat bisikan syaitan kata, oh kau nak makam tinggi, kau nak kedudukan tinggi, kau kena bunuh anak kau. Kau nak makam tinggi, kau kena bunuh ayah kau. Kau nak makam tinggi, kau kena bunuh. Macam cerita apa tu lah, cerita Piramli tu apa, orang minyak kan, cerita orang minyak kan. Kan dia nak kahwin dengan Puteri Bunian tu, tapi tak dapat. Sebab apa? Dia kena pilih satu je. Disebabkan si bongkok tu nak jadi cantik, maka dia hanya dapat cantik lah. Jadi tak dapat kahwin dengan Puteri Bunian. Lepas tu dia kena balik ke dunia ke dunia biasa, ke dunia normal, manusia. Tapi sebelum tu Raja Bunian kata kau tak boleh membunuh manusia. Pantangnya kalau kamu nak kekal sebagai orang yang cantik, orang lawak, kamu tak boleh membunuh sesama manusia. Tapi bila dia kembali ke dunia balik, maka dia membunuh manusia. Bila manusia akhirnya dia hilang. Orang tak nampak dia kan. Bila tak nampak, jumpa dengan syaitan pula. Berguru pula jadi syaitan. Itu yang berguru dengan syaitan tu. Tu orang minyak. Maka dia kena jadi orang minyak. Cerita. Tapi benda tu tak mustahil berlaku. Boleh berlaku kan. Maksudnya perjanjian dengan syaitan. Yang bahaya tu perjanjian dengan syaitan. Bila perjanjian dengan syaitan ni, dia kadang-kadang bunuh. Yang berlaku di Bukit Rokan tu kan. Ingat kan kisah di Bukit Rokan tu? Tak apa benda bisikan pada dia. Dia bunuh ayah dia kan. Ayah dengan mak dia dibunuh. Lepas tu kepala itu dibawa ke Shah Alam. Kepala masuk dalam kapit naik bas. Bawa pergi ke Shah Alam. Orang tak perasan kepala.
Kalau orang kan sudah cerita kan. Dia dapat bisikan. Bisikan ni pun bahaya juga. Kan? Bisikan. Kalau Nabi dengan Rasul tu lainlah. Contohnya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anak dia. Itu lainlah. Mukjizat. Kalau kita manusia biasa dapat bisikan macam tu, parah juga kan. Baik. Seterusnya, terutama jika jalan diikuti itu yang direka-reka oleh orang yang jahil. Nampak? Apalagi kalau jalan tarikat itu direka oleh orang yang jahil dan orang yang tak tahu selok-belok perjalanan menuju kepada Allah. Al-wasil ilallah. Orang tak mengaji tasawuf. Orang tak berguru, tak mengaji tasawuf dan sebagainya. So, kemudian dia pun nak jadi syekh pula. Oh, dia kata, aku ni syekh mursyid. Dia pula ikut aku. Aku pun ada tarikat juga. Masuk-masuklah tarikat dia. Lala sesat barang. Macam tu. Baik. Bila sesat barang itulah yang kadang-kadang dia menghalalkan benda dia haramkan. Itu yang kadang-kadang ada jenis orang kata dia mana isteri pengikut dia boleh pegang macam tu je. Dia boleh cium-cium. Kan ada satu aliran tu, pahaman tu, tak tahu tarikat apa. Yang kata dia pusat di Langkawi tu, ajaran Haji Hadi ajaran Haji Hadi. Kan? Yang keluar dalam sahabat dalam berita lah. Tapi bukan Tuan Guru Haji Hadi. Bukan Tuan Guru Haji Hadi. Yang pas tu bukan. Ini ajaran Haji Hadi namanya. Mana dia bolehlah pegang-pegang bini, isteri pengikut dia. Isteri pengikut dia. Boleh pegang macam tu, cium-cium macam tu. Sedangkan kita dalam konteks kita, haram lah kan. Tak ada, biasa je. Mungkin, tapi bila orang nak tangkap dia, dia kata dia ni bukan Islam. Dia mengaku dia bukan Islam. Parah tu mengaku bukan Islam. Tapi tengok gaya kau dengan pakai serban, pakai jubah semua, nampak macam Islam. Ni cuma, ialah, dia nak soalan macam menghina Islam lah. Kalau kau kata kau bukan Islam, mana kau nak ini Islam lah macam tu. Dengan berpakaian biasa, pakai jubah ni biasa orang Islam. Nampak? Jadi dia nak mengelirukan penguasa, kan, supaya penguasa jangan tangkap dia. Dia kata dia bukan Islam. Kerana dia nak terlepas lah, supaya jangan orang tangkap dia. Tapi cara berpakaiannya menunjukkan dia di Islam. Tahulah dengan pakai serban, dengan jubah semua kan. Kalau konteks Malaysia ni, tidak orang Islam. Kalau orang bukan Islam, dia takkan macam tu. Kalau bukan Islam, mesti dia pakai dengan, kalau Sami tu macam mana pakaian Sami. Dengan pakai kuning gitu kan. Itu Sami kan. Sami pun tak ada main gaba-gaba bini orang, tak ada. Dia tak ada pun gaba-gaba bini orang. Malahan Sami ni kalau dia tak berkahwin pula. Sami dia tak kahwin. Dia hidup, dia mengamalkan hidup sufi. Kesufian juga dalam konteks agama dia. Dia pun jaga juga pandangan dia kan. Macam tu. Ni tidak. Bebas dia. Boleh cium-cium bini pada pengikut dia. Sama juga macam ajaran Ayah Pin pun macam tu jugalah. Ayah kerajaan langit. Ayah Pin punya kerajaan langit. Kan boleh je bini usik-usik bini pengikut dia. Boleh pegang-pegang macam tu kan. Boleh kahwin dengan bini pengikut dia. Baik. Terutama jika jalan ikuti itu yang direka-reka oleh orang jahil dan orang yang tak tahu selok-belok perjalanan menuju kepada Allah Ta'ala. Perjalanan yang meraba-raba dan tanpa pedoman yang benar. Memberi peluang pada syaitan untuk menggoda, menipu dan memesongkan perjalanan sehingga sasaran dan selamat yang tuju itu tidak lagi mempunyai arah tujuannya. Sesat baliklah. Bila sesat balik nanti, jadi fitnah lah. Jadi fitnah dalam masyarakat. Tu kan? Bila sesat balik, fitnah. Orang pun dah sangka buruk, maka pihak berkuasa pun tangkap. Boleh didakwa di mahkamah. Kerana jalan sesat.
Wallahu a'lam bissawab. Tuan-tuan, setakat itulah perbincangan kita pada pagi ini. Lebih kurang dalam 1 jam. Ada 1 jam, ada kan? 1 jam. InsyaAllah akan datang semua lagi. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan nak sebelum saya tutup? Tak ada? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyan fatai alim nawilana qulubana binuri ma'rifatika wa ta'ala fil arifin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.